dan kita kena faham. Saya benda ni saya nak ceritakan untuk kita memahami kaedah, cara dan metodologi berpolitik. Kaedah, cara, metodologi berpolitik dan memahami corak pandang dan cara fikir Parti Keadilan Rakyat dan kenapa kami mengambil keputusan yang sedemikian ini. Kenapa kami berpegang kepada perkara ini. Kenapa kami berpegang kepada apa yang kami putuskan sekarang ini, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia. Kenapa kami insist on perkara itu menjadi sentral kepada perbincangan kita. Kenapa benda itu menjadi satu perkara yang sangat penting dalam kita untuk menilai dan meninjau hala tuju negara kita. Dan untuk kita nak memahami semua ini, saya tahu saya nak cakap seorang-seorang ni agak payah. Tetapi malam ini insya-Allah saya bercakap satu topik dan kita kena faham prinsip, kita kena faham asas, kita kena faham the baseline kepada perjuangan Parti Keadilan Rakyat itu sendiri. Saya dah cakap benda ni tapi saya akan cakap berkali-kali. Dan bila kita faham kepada prinsip, maka apa saja keputusan kita akan balik kepada prinsip, apa saja parti, apa saja pegangan, apa saja kita punya inclination, kita akan kembali kepada prinsip. Itu yang pertama. Yang kedua saya nak ceritakan malam ini bukan malam untuk kita nak bantai DAP, bukan malam untuk kita nak bantai amanah. Dan kalau anda rasa saya nak pergi bantai DAP, saya nak pergi bantai amanah, tak ada. Tetapi malam ini adalah malam untuk kita mengingatkan sahabat-sahabat kita di dalam DAP, sahabat-sahabat kita di dalam amanah, sahabat-sahabat kita yang bila mana kita bersama membentuk Pakatan Harapan dahulu. Membentuk Pakatan Harapan dahulu pada masa itu Mat Sabu sendiri kata bahawa dia tak nak buat parti lagi selepas keluar daripada PAS, tetapi Rafizi meyakinkan Mat Sabu, kita Bang Mat, kita kena buat parti Bang Mat kena buat parti dan kita kena buat coalition untuk menang PRU. Kita kena kembalikan semangat itu, kita kena kembalikan, kita kena ingatkan balik apa objektif matlamat, dan bila kita faham objektif matlamat, prinsip perjuangan itu, kita akan kembali kepada dasar, kepada cara fikir kita. Sebab itu bila kita sebut tentang paradigma, Stephen R. Covey dia sebut dalam buku dia 7 Habits of Highly Effective People. Bila menyebut mengenai, dia kata paradigm. Apa itu paradigma? Paradigma adalah cara kita memandang, peta minda dan cara fikir kita. Kita punya lens. The lens on how we look the world. The lens on how we look the world. Kita dua orang mungkin melihat peristiwa yang sama, keadaan yang sama, situasi sama, masa yang sama, tetapi interpretasi kita mungkin berbeza. Kerana apa? Cara pandang kita, cara kita lihat dunia itu berbeza. Dia bergantung kepada akal kita. Dia bergantung kepada cara fikir kita. Dia selalu kita kata you reap what you sow. You saw what you reap. Kita akan menuai hasil apa yang kita tanam. Kalau kita bawa benih mangga, kita tanam benih mangga, kita berharaplah macam mana sekalipun, kita berdoalah kepada Allah macam mana sekalipun untuk dia jadi pokok getah atau pokok sawit, dia tetap jadi pokok mangga. Sebab itu apa yang kita hasil yang kita tuai nanti adalah daripada apa yang kita tanam. Dan kita kena faham bahawa apa yang kita tanam hari ini akan hasilnya kita akan tuai satu masa nanti. Satu masa tu mungkin bukan sekarang, mungkin bukan esok, mungkin bukan PRU 15, tapi kita bercakap tentang satu jangka masa yang panjang. Sebab itu saya kata, sekarang ini, tempoh apa yang berlaku sekarang ini, keadaan yang ada sekarang ini, situasi yang kita hadapi sekarang ini, kita berada di sini daripada mana? Daripada apa yang benih yang kita tanam 22 tahun dahulu. Benih yang kita tanam pada tahun 1998, reformasi 1999, Parti Keadilan Rakyat. Benih itu yang kita tanam dan kita bentuk dia sepanjang 20 tahun lebih ini. Itu yang menjadikan apa yang kita ada sekarang. Kalau tuan-tuan rasa bahawa Parti Keadilan Rakyat ini pengikut dia gila kuasa, kalau kami ni gila kuasa, kita tak masalah melantik Anwar Ibrahim menjadi timbalan Perdana Menteri. Kita nak kuasa, kita nak jawatan, yang lain semua tak penting. Tetapi kita kena memikirkan bukan setakat jawatan kita. Kita kena memikirkan bukan setakat kita punya posisi kita. Kita kena memikirkan bukan setakat kita kata nak selamatkan negara ini daripada rejim Perikatan Nasional, Pengkhianat Nasional ini. Betul, kita nak selamatkan. Kita nak pastikan keselamatan. Tetapi saya akan bagi tahu bahawa negara ini, ekonomi kita tak perlu diselamatkan kerana dia ada self-right mechanism. Kenapa tak perlu diselamatkan pula? Dia dah makin hancur. Saya akan bagi tahu kenapa. Saya akan ceritakan kenapa bahawa dia ada self-right mechanism. Tetapi yang tidak ada self-right mechanism, dia tidak ada boleh pulih sendiri,
adalah image kita, adalah reputasi kita, adalah benih yang kita tanam. Kita tanam benih tu 20 tahun. Pokok tu nak hidup, nak jadi macam dia sekarang 20 tahun. Tetapi nak musnahkan pokok tu senang je. Tabur racun, mati. Within minutes, within seconds. Dan itu yang boleh berlaku kalau kita tidak faham mengenai cara fikir, corak fikir, kaedah kita untuk melahirkan apa sebenarnya perjuangan yang nak parti keadilan rakyat bawa. Saya tidak mengharapkan sahabat daripada Amanah dan DAP faham dan adhere dan berpegang teguh dengan apa yang kami perjuangkan. Tetapi saya nak mereka dengar kenapa kami buat keputusan sebagaimana yang kami buat keputusan. Kenapa? As of today lah, esok kita tak tahu. Siapa yang tak tahu, esok Parti Keadilan Rakyat akan mengadakan mesyuarat bersama semua ahli parlimen mereka dan membuat keputusan. Adakah mereka akan bersama untuk menyokong Mahathir atau tidak? Atau bagaimana? Itu antara keputusan yang akan dibuat esok. Benda yang akan dibincangkan pada esok hari.